Jadi malam ni kita nak sambung tu pengajian kita, tajuknya tawakal. Tajuk tawakal. Ada ayat Quran tentang tawakal ni. Antaranya surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa masjid kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa-rupanya panjang lagi umur kita, ibu bapa sekalian. Sedar tak sedar, kita masuk pula dah tahun baru dah. Jadi bila sebut tahunnya baru atau bulannya baru, atau minggu dan hari yang baru, ia bererti semakin dekatlah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mengenangkan umur bertambah dan makin dekat kita dengan Tuhan, mudah-mudahan menambah juga amal dan istighfar kita. Jadi malam ni kita nak sambung tu pengajian kita, tajuknya tawakal. Tajuk tawakal. Ada ayat Quran tentang tawakal ni. Antaranya surah Al-Ma'idah. Surah Ma'idah ayat 23, saya baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah sahajalah hendaknya kamu bertawakal jika benar kamu orang-orang beriman. Maknanya orang beriman kepada Tuhan sahajalah dia bergantung. Apakah maksud tawakal? Syekh Sayyid berkata, ni satu tokoh tasawuf ni. Syekh Sayyid berkata, tawakal ialah kamu percaya sepenuhlah hati terhadap apa-apa yang ada pada Allah dan putus asa terhadap apa-apa yang ada pada makhluk. Maknanya awak yakin betul rezeki awak di tangan Allah, ketentuan takdir awak Allah yang atur. Kalau Allah dah izin satu benda tidak berlaku, ini dinamakan tawakal. Kata Syekh Sayyid. Ibnu Ujaibah berkata, ni satu tokoh yang menghuraikan hikam Ibnu Athaillah. Antara tokoh-tokoh tasawuf yang mari terkemudian sikit. Ibnu Athaillah ni meninggal lebih kurang 800 tahun dah. Lebih kurang tuan 800 tahun dah. Jadi bayang, meninggalnya sudah lama tapi karyanya sampai sekarang orang baca dan pahalanya tak putus-putus lah pada Ibnu Athaillah. Jadi tokoh yang mari terkemudian, antaranya yang menghuraikan hikam Ibnu Athaillah ialah Ibnu Ujaibah.
Jadi Ibnu Ujaibah ni ditanya orang, apalah maksud tawakal? Maka jawab beliau, tawakal kepercayaan hati terhadap Allah sehingga tidak dia bergantung melainkan kepada Allah. Kita kalau sakit, doktor kata tak ada cara lain dah, kena bedah serta-merta. Maka kita ni tuan bergantung sungguh-sungguh kepada doktor tu lah. Buatlah macam mana pun doktor, asal saya ni selamat saja. Saya nak balik di rumah, nak berjumpa anak bini saya. Dan kalau saya sembuh daripada penyakit ini, saya bernazar nak semayang 5 waktu sehari semalam. Astaghfirullahaladzim, bernazar pula dah. Kalau tak sembuh pun wajib semayang awak tu. Apa punya berat dah. Lalu bernazar, kata dia, kalau saya sihat, saya nak semayang 5 waktu, nak puasa bulan Ramadan. Jadi dia kata apa dia tu? Tawakal, awak percaya yang sungguh-sungguh kepada Allah sehingga awak tidak bergantung selain Allah. Macam orang sakit tadilah. Dengan kata lain, tawakal adalah bergantung dan berharap kepada Allah dalam semua hal. Apa saja dibuat orang tuan, orang bergantung ke Tuhan ni, tenteram dia. Ya, tenteram dia. Interview kerja 10 kali dah. Tak dapat. Tapi lah tawakal ke Tuhan, tenteram dia. Ada satu petua. Dah moleklah kita rakam ni. Ada satu petua orang interview kerja. Ni guru saya beritahu lama dah. Tahu macam mananya, mari teringat rezeki tuan-tuan lah. Kalau kita ni nak interview, ingat tu. Sebelum masuk ke dalam bilik temuduga tu, baca begini. Tengoklah saya buat ni. Ha mim ain sin qaf. Genggam tangan. Tengok ni, boleh diulang dalam internet tu. Ha mim, jangan buka tangan, biar tutup. Ain sin qaf. Genggam tangan, jangan buka. Payah saya nak khabar petua begini tuan. Malam ni entah macam mana, ni mari teringat. Tangan kiri, kaf ha ya ain sa, genggam. Jangan lepas. Masuk je bilik temuduga, nampak penemuduga, lepas. Ingatlah tu. Lepas. Saya dah buat dah tu banyak kali dah, tak berjaya juga. Kalau tak berjaya juga, masuk bilik penemuduga, jangan lepas, tumbuk penemuduga tu. Dah payah sangat dah boleh kerja, dah 10 kali dah interview. Ni saya buat contoh. Bukan nak suruh tuan beramal benda-benda begitu, bukan. Nak beri tuan hilang mengantuk saja. Takut tuan kata, apa khurafat Ustaz Datuk ni mengajak dah. Nak beri tuan segar mata saja. Nampak segar belaka dah tu? Kita sambung sikit lagi ya. Sampai terbalik buku saya mengajar malam ni. Punya bersungguh dengan tuan-tuan ni. Kata dia apa dia tadi? Tawakal. Awak percaya kepada Allah dengan sepenuh hati. Sepenuh hatilah tu. Sehingga tidak lagi bergantung kepada lain. Dengan kata lain, tawakal adalah bergantung lagi berharap kepada Allah dalam segala sesuatu,
berdasarkan keyakinan bahawa Allah Maha tahu segala sesuatu. Jadi kalau kita minta satu benda, Allah tahan tak beri dulu, kerana kita yakin Tuhan Maha tahu, kita pun terima sajalah. Itu dipanggil tawakal. Tawakal. Abu Sa'id Al-Kharraz berkata, tawakal ialah percaya pada Allah, lagi bergantung kepada Allah, lagi tenteram terhadap Allah, dalam menerima segala ketentuan Allah, serta menghilangkan kegelisahan dari dalam hati terhadap perkara dunia. Dunia ni tuang susah. Banyak kita fikir. Lepas semayang tadi, tak sikit orang mikir macam mana bulan ni, bulan depan, kerja itu, kerja ini. Banyak tuang ya. Siapa ke dalam rumah Tuhan ni, tak berhenti kita memikir. Ada orang tanya Gus Dur, Allah yarhamlah. Dia kata, Gus, apa kuncinya bahagia hidup? Dia kata, jangan memikir benda yang tak ada. Lalu orang ni tanya pula, habis kalau fikir benda yang ada nak fikir buat apa, ada dah. Benda yang tak ada jangan dipikir. Jadi bila kita tak fikir benda tak ada, barulah kita bersyukur benda yang sudah ada. Yang jadi kita kurang syukur sebab kita tak sedar benda yang sudah ada kerana memikir benda yang masih tak ada. Gitulah tuan-tuan. Jadi apa kita nak buat? Syukur. Setiap bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, syukurnya aku bangun lagi pagi ni. Sedangkan berapa ramai orang tidur malam tadi tak bangun-bangun pagi ni? Oh, ramai. USJ ni saja saya ingat lebih 2 orang gamaknya. Tiap-tiap hari ya. Tapi kita bangun syukur. Dapat puasa sunat dan juga baca Quran semayang jemaah. Dapat pula buat kebajikan. Antara contoh kebajikan ialah ustaz mari jauh dia ajak minum lepas mengajar. Contoh. Jadi kalau orang boleh buat begitu, apa dia kata? Alhamdulillah Allah dapat buat pahala, buat amal. Contoh ya. Ya. Jadi hilang gelisah dari dalam hati terhadap perkara dunia dan rezeki dan semua urusan dengan meyakini Allah lah menentukannya. Kita ni usaha tidak banyak. Yang selebihnya banyaknya Allah izin. Tuang tanam pokok, tanam dalam tanah, sirang lebih kurang. Yang menumbuhkannya, memecahnya biji sehingga benih tu keluar pucuk. Yang dapat air, dapat cahaya, kemudian terbentuk rantingnya, daunnya, bunganya, buahnya. Sudahlah buah, letak pula Tuhan pada buah tadi, rasanya, moleknya. Ini kerja Tuhan. Jadi ikhtiar kita sikit. Selebihnya Tuhan. Selebihnya Tuhan. Sebahagian ulama kata, tawakal adalah engkau mencukupkan diri dengan pengetahuan Allah tentang dirimu. Makna kita yakin Allah tahu kita ni macam mana. Dan kamu selamat dari bergantung hati kepada selain Allah. Macam mana nak buat tu? Payah tuang ya. Saya tolong baca ni pun terasa, payah juga. Payah tu.
Dan engkau mengembalikan segala sesuatu hanya pada Allah. Maka kesimpulannya, kata ulama, tawakal kepada Allah ialah kamu serahkan segala sesuatu hanya pada Allah, lalu kamu bergantung dalam semua keadaan kepadanya juga, dan kamu yakin bahawa segala kekuatan dan kekuasaan hanyalah milik Allah. Tu yang kita tasbih semua tu, yang kita hawqalah. Apa dia hawqalah? La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tu kita panggil hawqalah. Hamdalah, alhamdulillah. Hawqalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya melainkan Allah sahajalah. Itu dia. Ada satu budak lemah di Sungai Pahang. Maka tuan bomba cari jabatan pertahanan orang Jepang apa cari. Menyelang tak berjumpa. Waktu tu hujan panas ritik-ritik. Orang-orang dulu percaya kalau hujan panas ni nak mari geruh lah orang dulu. Maka berhenti mereka menyelam bila masuk asar. Lalu mereka semayang. Kemudian salah seorang berasa pelik sangat. Tepat jatuh sini. Berdasar pengalaman kami ni, kalau menyelang cari, dia akan begini-begini, sejauh begini-begini. Pandailah bomba Jepang ni pasal pengalaman dia. Maka salah seorang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Molek azan dipanah lita pada satu tempat jatuh budak tu, timbul mayatnya. Ni tahun 94 berlaku. Timbul mayatnya. Maka terlucuk dari mulut dia, kata apa dia? La haula wa la quwata illa billah. Maka dia tengok mayat budak perempuan ni daripada lebam menjadi molek putih ni. Cerita ni tuang tahun 94 dulu, lama dah. Macam mana ustaz tahu detail tu? Tahulah tuang ya. Kerana salah seorang terlibat tu ahli keluarga saya juga. Cuma nak beritahu, apa sahaja yang kita boleh fikir dengan otak panjang sejeka, lebar sejeka, tidak bolehlah kita atasi pengetahuan Allah yang maha luas. Maka sebab itu disuruh agama hawqalah. Kena ucap apa dia? La haula, tidak ada daya, wala quwwah, dan kekuatan, illa kecuali billah, dengan Allah. Allah macam mana? Al-Ali, maha tinggi. Lagi Al-Azim, maha agung. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya upaya melainkan hanya dengan Allah sahaja yang maha tinggi lagi maha besar. Begitulah kita sebut hawqalah. Ya. Tawakal merupakan sifat bagi hati. Dia sebut begitu. Tawakal ni dia duduk dalam hati. Sebagaimana yang dinyatakan menerusi makna-makna tawakal itu. Oleh kerana itu, tidak ada pertentangan antara tawakal dengan usaha. Makna metang tawakal kita dah usaha, tak betul tu. Metang kita usaha, kita pun tak perlu tawakal. Lagilah tak betul. Jadi dia kata tiada pertentangan. Maknanya awak usaha, tawakallah. Usaha, tawakallah. Kita berkenang sangat. Satu orang gadis dari Perak. Mak ayahnya memang tak suka orang jauh, nak orang sekapung. Macam-macam ikhtiar dah kita buat. Antaranya selepas saja masuk maghrib,
kita duduk bawah pokok pisang, kita seru namanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya Raqiyah binti Sulaiman yuhibbukumullah, ambuh di usahanya. Lepas usaha tawakal. Anak murid saya dia berkenang satu orang perempuan. Saya tengok susah hati dia. Kenapa ni Mi susah ni? Dia kata berkenang satu orang, ustaz, mak ayahnya tak suka saya. Saya kata jangan siapa susah hati begini, ada ikhtiarnya. Maka ditunjuk gambarnya perempuan pada saya pula susah hati, jadi pening comel berdoa lalu. Pening saya. Saya kata tak apa. Sebelum terbenam matahari petang ni, kita ikhtiarlah. Saya beritahu pembantu saya, aturlah satu ceramah di negeri Perak. Kawasannya sekian-sekian, daerahnya sekian. Tak mau cerita kat mana ni, takut kena anak buah tuan-tuan. Maka pihak masjid pun aturlah. Ustaz Datuk Rashidi nak turun ke Perak. Nak ada imam masjid negara ceramah. Nak lah, takkanlah tambah. Saya pun pergi tuan, ceramah dan ceramah. Buat baiklah pada mak ayah gadis tu. Akhirnya baik-baik, saya pergi minta terima. Menikah dah anak murid saya, anak 3 orang tu. Jadi rupanya bukan payah. Tak payah mana tuan ya. Maknanya kalau ikhtiar, tawakal ya Allah. Berilah sekian-sekian. Berilah mudah anak murid aku ni ya Allah. Begitulah. Setelah usaha. Kemudian tawakal. Kita tawakal. Ya. Tempat tawakal adalah hati. Sedang tempat berusaha adalah jasmani. Sebagaimana seorang mukmin boleh meninggalkan usaha, bagaimanalah seorang mukmin boleh meninggalkan usaha setelah Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berusaha, barulah tawakal. Baru tawakal. Maka dia buat mari satu kisah. Suatu hari seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dengan menaiki unta. Lalu bertanya lelaki ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'ursilu naqati wa atawakkalu? Faqala i'kilha wa tawakkal. Boleh tak aku lepas unta aku ni Rasulullah? Aku lepas dan aku tawakal. Nabi jawab apa dia? Ikat dulu. Dia tanya boleh tak? Lepas tawakal. Gi expo apa benda Serdang tu, tinggal kereta, buka-buka enjin, tinggal begitu saja. Kemudian tawakal. Tak cerdik ni orang panggil. Nabi kata ikat, kemudian tawakal. Ikat, kemudian tawakal. Saya rajin dah ustaz. Tak mati enjin pun. Pergi beli makanan, pergi expo, pusing 2 jam, tak ada orang curi pun. Bukan tak ada, orang tak curi lagi. Itu dia. Tak ada, kata dia. Orang tak curi lagi. Kalau orang tahu awak begitu, sekali dengar awak tu orang kidnap. Kalau jenis begitu. Lalu Nabi kata apa dia? Ikat dulu. Kemudian, wa tawakkal, barulah tawakal. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Justru para ulama beranggapan bahawa tidak berusaha adalah sifat malas. Ulama kata tak berusaha, malas. Dan bertentangan dengan Islam. Ahli tasawuf juga menekankan hal ini sebagai satu pembentukan dalam meluruskan pemikiran dan jawapan atas pelbagai keraguan yang memberi impak negatif kepada tasawuf, yang mana setengah ahli tasawuf yang sesat
meninggalkan usaha kerana silap faham terhadap konsep tawakal. Jadi dia dah usaha. Dia kata kita tawakal pada Allah. Kalau Allah nak kita hidup, rezeki akan sampai. Ni tak betul lah. Imam Khusyairi berkata, tempat tawakal adalah hati. Dan gerakan anggota tubuh tidak bertentangan dengan tawakal dalam hati, yakni seorang itu berusaha. Jika sesuatu itu sukar atau sulit, maka itu kerana takdir Allah. Dan jika dia sesuai dengan keinginan kita dan doa kita, maka itu kerana kemudahan dari Allah. Imam Ghazali berkata, orang-orang yang bodoh menyangka bahawa syarat tawakal ialah jangan berusaha, jangan berubat. Lalu serahkan semua kepada Allah. Hal ini adalah salah, kata Imam Ghazali. Kerana semua itu diharamkan oleh agama. Agama memuji tawakal dan berusaha. Maka bagaimana tawakal boleh diterima jika ia meninggalkan sebab musabab sesuatu itu berlaku? Ahli tasawuf telah menunjukkan salik. Salik ni orang menuju Allah, berzikir, jaga hubungan dengan Tuhan. Jadi ahli tasawuf sudah tunjuk cara menuju kepada Allah, iaitulah dengan beramal. Beramal tu usaha. Tawakal ialah terimalah ya Allah. Itu dia. Qadhi Iyad berkata, para sufi selalu menekankan pentingnya usaha, akan tetapi mereka tidak membenarkan jika tawakal disertakan dengan ketundukan terhadap usaha. Usaha tersebut merupakan sunnatullah dan hikmahnya. Dan seseorang harus yakin bahawa itu tidak dapat memberi manfaat dan menolak mudarat. Akan tetapi semuanya bersumber kepada Allah. Tawakal merupakan salah satu hasil dari iman dan buah dari ma'rifat. Sejauh mana seorang hamba mengenal Allah dan sifat-sifat Allah, maka sejauh itu pula lah tawakalnya kepada Allah. Sesungguhnya yang bertawakal kepada Allah hanyalah orang yang tidak nampak, melainkan hanya nampak Allah sahaja. Orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang bangga dengan Allah. Tidak merasa hina kecuali di hadapan Allah. Percaya sepenuh kepada Allah. Dan tidak meminta sesuatu melainkan hanya dari Allah. Sehingga kan ahli tasawuf menyifatkan kepentingan tawakal itu dengan berkata, sangat keji bagi seorang manusia yang meminta-minta sesuatu kepada makhluk yang lain. Padahal dia pasti menemukan apa yang dia hajati pada Tuhannya. Oleh kerana itu, Allah menggandingkan tawakal dengan iman. Sebagaimana firman-Nya. Maknanya orang tawakal ni, Allah sebut orang tawakal adalah beriman. Orang beriman dia mesti tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah jualah hendaknya kamu bertawakal jika kamu betul-betul beriman. Dia sebut itu. Dan dalam ayat lain disebut wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan dengan yang demikian maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri. Barang siapa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal dan menjadikannya Allah sebagai tempat berlindung dalam semua keadaan, nescaya Allah akan memuliakannya dengan cinta kepadanya dan mencukupkan cubaan yang mencemaskannya, lalu memenuhi hatinya dengan keyakinan dan kekayaan serta menghiasi dirinya dengan kehormatan dan kemuliaan. Allah berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau berazam sesuatu benda nak buat, tawakkallah. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang bertawakal. Surah Ali Imran. Dan ayat dan firman-Nya lagi, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Sesiapa bertawakal pada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 3. Apakah kesan tawakal? Rupanya tawakal ni ada kesan. Tawakal pada Allah kesannya menjadi tenteram dan tenang hati. Setelah usaha, tawakal, tenteram hati. Dia biasanya kita ni tak tenteram kalau kita tak usaha. Tawakal saja, usaha tak ada. Ni tak tenteram. Tapi kalau kita usaha, kita tawakal, tenteramlah kita, tuan-tuan. Khususnya ketika menghadapi kesulitan. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, pupu Nabi, bahawa Ibnu Abbas, pupu Nabi kata, cukuplah Allah sebagai penolong dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Kalimah ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dimasukkan ke dalam api. Dan kalimah ini, kata Ibnu Abbas, juga diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang kafir berkata, sesungguhnya orang kafir dah mari ramai-ramai dah ni, hendaklah kamu takut kepada mereka. Maka Nabi jawab, hasbi Allah, cukup Allah saja bagi aku. Riwayat Bukhari. Bishr Al-Hafi ada kata, ni tokoh tasawuf besar di Madinah. Dia kata apa? Salah seorang di antara kamu berkata, aku bertawakal pada Allah. Padahal sebenarnya dia telah berbohong kepada Allah. Jika sekiranya dia betul-betul bertawakal pada Allah, maka dia pasti redha atas apa sahaja yang Allah tetapkan. Dan Nabi telah memuji tawakal. Baginda juga menjelaskan pentingnya tawakal dalam kehidupan. Kerana tawakal menciptakan tenang jiwa manusia. Sabda Nabi SAW. Lau annakum tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Sekiranya kamu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya Allah akan beri rezeki kepada kamu. Sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung. Di pagi hari, burung terbang dengan perut yang kosong. Di petang hari, dia pulang dengan perut yang berisi. Tuan tengok burung, bila dia duduk atas dahang, tembolok dia sama lerek dengan dahang. Menunjukkan apa? Tawakal dia tiap-tiap hari. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Hakim. Dalam hadis ni dia kata, tawakal hendaklah disertakan dengan usaha. Dalilnya, burung meninggalkan sarang di waktu pagi untuk cari rezeki dan bergantung pada Tuhan. Oleh kerana itu, dia tidak cemas dan sedih. Tak ada sedih, tak ada cemas. Rasulullah SAW telah menganjurkan umat Islam supaya bertawakal kepada Allah dalam semua keadaan. Apalagi ketika seseorang keluar dari rumahnya. Baginda bersabda, man qala hina yakhruju min baitihi, siapa-siapa yang baca ketika keluar dari rumah pagi-pagi itu, baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yuqala lahu, maka Allah akan sahut doa dia tadi, hudita, kamu akan diberi petunjuk.
Wa kufita, kamu akan merasa cukup. Wa wukita fatatanaha anhu syayatin fayaqulu lahu syaitan akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Kamu akan ditunjuk Allah, dicukupkan Allah, dilindung Allah. Lalu syaitan akan jauh darinya. Maka syaitan lain akan kata kepada syaitan yang lain, apa yang awak boleh buat kepada si fulan tu? Kalau Allah dah jaga dia, Allah dah petunjuk dia, dan Allah cukupkan dia. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Tirmizi. Kemudian kita masuk bab akhir ni, tingkatan tawakal. Rupanya tawakal ni beberapa sekalian, dia ada tingkatan dia. Ada tingkatan dia. Sebagaimana perjalanan menuju Allah mempunyai maqam-maqamnya sendiri, begitu juga dengan maqam tawakal. Seorang mukmin akan meniti tangga-tangga tawakal sesuai dengan tingkatan kenalnya ia pada Allah. Oleh kerana itu, sebahagian ahli makrifat seperti Imam Ghazali dan Ibnu Ujaibah telah membahagikan tawakal kepada 3 jenis, 3 tingkatan. Mari kita tengok kita duduk dekat mana ya. Tingkatan pertama yang paling rendah. Apa cirinya? Iaitu dia bersama Allah. Sebagaimana mewakil orang yang mewakilkan bersama wakilnya. Kedua, tingkatan pertengahan. Engkau bersama Allah. Sebagaimana seorang anak kecil yang tadi itu, tawakal paling rendah, awak bersama Allah seperti orang memilih wakil bagi dirinya. Kedua, orang bersama Allah juga. Sebagaimana seorang anak dengan maknya, bergantung pada maknya. Dan ketiga, tawakal paling tinggi, engkau bersama Allah seperti orang sakit di hadapan doktornya. Orang sakit ni tuan, habis dah. Dia tak nampak, tak bergantung siapa dah. Dia bergantung doktor saja. Doktor buatlah guana-guana, asal saya tak mati saja. Itu tawakal paling tinggi. Ya, usaha dan tawakal. Tawakal merupakan buah terbaik dari iman dan makrifat. Tawakal merupakan jalan utama untuk memperolehi kebahagiaan dan ketenangan. Ahli sufi telah memahami hakikat tawakal dengan sebenarnya. Mereka sedar bahawa tawakal bukanlah bererti berdiam diri dan tidak berusaha. Akan tetapi tawakal adalah membatasi harapan pada Allah semata-mata. Bersandar pada ketetapan dan kebijaksanaan Allah serta menghilangkan ketergantungan hati pada usaha kerana usaha saja tidak berguna. Sehingga kan di antara ahli sufi itu telah mencapai tingkatan tawakal paling tinggi. Hati mereka tenteram dengan Allah, bergantung kepada Allah, percaya dengan Allah, menghadap kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah. Kerana di dunia ini tidak ada yang dapat berbuat sesuatu melainkan dengan izin Allah. Sedangkan badan mereka selalu berusaha, beramal demi melaksanakan perintahnya Allah, berpegang pada syariat Allah dan mengikut petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya yang mulia. Kita berdoa agar kita sentiasa dipilih untuk mengecapi nikmat tawakal terhadap Allah di dalam mengharungi kehidupan yang sementara ini, dan mendapatlah kita naungan yang kekal abadi di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah rabbil alamin. Habis tuang ya tajuk tawakal. Ada soalan nak tanya tu. Kalau nampak sepitah lalu macam tak ada yang nak tanya tu, saya tengok sekali lagi ya. Nampak macam tak ada tu, belakang tiang sana tak ada, bawah kipah tak ada, bawah tangga tak ada.
Tak ada. Kalau tak ada, kita sambung bulan depan pula. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.